Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Terapkan Jati Diri. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Terapkan Jati Diri ini terdapat pada muka surat 90 dalam buku teks bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.3.1 mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mendengar, menjelaskan dan mengujarkan 3 respons terhadap 3 arahan berdasarkan ayat perintah mengenai terapkan jati diri dengan betul. Kedua, mencatat 3 maklumat tersurat dan tersirat daripada ayat perintah mengenai terapkan jati diri dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mendengar, menjelaskan dan mengujarkan 3 respons terhadap 3 arahan berdasarkan ayat perintah mengenai terapkan jati diri dengan betul. Kedua, murid berjaya mencatat 3 maklumat tersurat dan tersirat daripada ayat perintah mengenai terapkan jati diri dalam bentuk peta pelbagai alir. Baiklah murid-murid, pernahkah kalian mengetahui sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan diadakan di negara kita? Bagus. Jadi di sini mungkin ada murid-murid yang pernah mengetahui dan pernah menyambutnya sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan di sekolah. Oleh itu, untuk pengetahuan murid-murid, sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan ini diadakan pada bulan Oktober setiap tahun. Jadi di sini terdapat tujuan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan ini diadakan di negara kita. Kita lihat yang pertama, tujuannya memantapkan, memperkukuh dan mempamerkan jati diri dan citra bangsa Malaysia. Maksudnya, tujuannya di sini supaya rakyat Malaysia dapatlah menuturkan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Dan kita lihat yang kedua, menguatkan rasa megah terhadap bahasa kebangsaan. Ya, ini merupakan tujuannya untuk kita melahirkan rasa bangga terhadap bahasa kebangsaan kita. Mestilah kita rasa sayang dengan bahasa kebangsaan kita. Apabila pelancong luar datang melancong ke dalam negara kita, pastinya berasa kagum dengan kebolehan pelbagai bangsa di negara kita ini menuturkan bahasa kebangsaan dalam kehidupan seharian. Dan kita lihat maklumat yang ketiga sebagai tonggak pembinaan negara bangsa. Ya betul, itu merupakan salah satu identiti kepada rakyat Malaysia, iaitu apabila rakyat di negara kita yang terdiri pelbagai bangsa, kaum, etnik semua ini pastinya dapat menggunakan bahasa kebangsaan sebagai identiti negara Malaysia. Seterusnya kita lihat maklumat yang terakhir di situ, tujuannya sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan ini disambut untuk mengeratkan dan memperkukuh perpaduan bangsa. Inilah perkara yang sangat penting dalam kehidupan sebagai rakyat Malaysia kerana kita terdiri daripada pelbagai bangsa, budaya, etnik. Jadi di sini apabila pelbagai bangsa ini menggunakan satu bahasa, pastinya semua orang akan mudah faham. Diharapkan murid-murid dapatlah menuturkan bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan ini
dalam kehidupan seharian. Dengan menggunakan bahasa kebangsaan ini, tidak kira di mana-mana sahaja, walaupun di rumah maupun di sekolah. Oleh itu, kita perlulah berbangga kerana adanya satu bahasa, iaitu bahasa perpaduan yang merupakan lambang bahasa kebangsaan kepada rakyat Malaysia di negara ini. Baiklah murid-murid, mari kita mengujarkan respons berdasarkan arahan pertama daripada ayat perintah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Untuk pengetahuan murid-murid, pada hari ini murid-murid perlu menyampaikan arahan iaitu dengan menggunakan ayat perintah dan juga perlu memberikan respons yang sesuai berdasarkan ayat perintah tersebut. Jadi di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk memberikan respons ataupun mengujarkan respons yang sesuai berdasarkan ayat perintah. Jadi di sini mari ikut cikgu untuk membaca maklumat yang terdapat di situlah. Pada minggu hadapan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang akan menyertai Karnival Bahasa Melayu. Karnival ini diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong bersama-sama dengan murid dari Sekolah Jenis Kebangsaan di daerah Baling Kedah. Baiklah murid-murid, untuk pengetahuan murid-murid, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang ini akan mengadakan apa? Ya, bagus. Akan mengadakan Karnival Bahasa Melayu. Siapakah yang akan menyertai karnival tersebut? Ya, karnival ini akan disertai oleh murid dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang dan juga murid-murid lain, iaitu murid-murid dari Sekolah Jenis Kebangsaan di daerah Baling Kedah. Maksudnya di situ ada sekolah jenis kebangsaan Tamil lain lah yang akan turut bersama-sama dengan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang dalam karnival ini. Jadi di sini mari ikut cikgu untuk memberikan arahan dan juga memberikan respons berdasarkan maklumat tersebut. Sarmila, tolong pastikan jalur gemilang di bawah. Bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Jadi di sini arahan tersebut telah disampaikan oleh Cikgu Selvi. Sekarang Sarmila perlu memberikan respons berdasarkan arahan daripada cikgunya. Jadi di sini Cikgu Afan sudah menyediakan respons tersebut. Jadi responsnya, Cikgu Selvi, akan saya pastikan jalur gemilang di bawah untuk dipacakkan di tepi kolam air panas. Itulah responsnya sesuai. Maksudnya di sini Sarmila perlu mengambil balik maklumat yang disampaikan oleh Cikgu Selvi tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami respons yang sesuai berdasarkan ayat perintah tadi. Seterusnya, mari kita mengujarkan respons berdasarkan arahan kedua daripada ayat perintah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi di sini kita akan fokus terhadap ayat perintah yang kedua. Tadi ayat perintah yang pertama, Cikgu Selvi menyuruh Sarmila. Tetapi untuk ayat perintah yang kedua ini, Cikgu Selvi menyuruh Ragesh. Jadi mari ikut cikgu untuk mengujarkan ayat perintah, iaitu arahan daripada Cikgu Selvi. Dan juga kita perlu memberikan respons yang sesuai yang akan diujarkan oleh Ragesh. Ragesh, semasa Karnival Bahasa Melayu nanti,
Sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuannya adalah untuk pemupukan semangat perpaduan. Jadi di sini Ragesh memberikan respons yang sesuai. Baiklah cikgu, saya akan memastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum untuk memupuk semangat perpaduan. Jadinya di sini untuk pengetahuan murid-murid, maklumat ataupun respons yang diujarkan oleh Ragesh ini sebenarnya ada maklumat yang diambil semula daripada cikgu Selvi tersebut. Maksudnya di sini Ragesh akan memastikan kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum dan ada penjelasan di situ dengan menggunakan kata hubung keterangan iaitu menggunakan untuk. Yang cikgu warnakan dengan perkataan yang berwarna merah itulah untuk merupakan kata hubung keterangan untuk menjelaskan maklumat tersebut. Kenapa perlunya ada kumpulan daripada pelbagai kaum? Tujuannya apa tadi? Untuk memupuk semangat perpaduan. Jadi perlu adalah penjelasannya di situ sekalilah. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ayat perintah yang kedua ini berserta respons yang sesuai. Seterusnya, mari kita mengujarkan respons berdasarkan arahan ketiga daripada ayat perintah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadinya di sini kita akan fokus terhadap ayat perintah yang ketiga, iaitu Cikgu Selvi akan memberikan arahan dengan menggunakan ayat perintah. Kepada siapa? Kepada Ruben. Jadi di sini, mari ikut cikgu untuk mengujarkan ayat perintah ini beserta respons dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ruben, harap peserta dapat menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi. Lagu ini dapat mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri setiap peserta. Jadi di sini respons yang sesuai berdasarkan arahan iaitu ayat perintah daripada Cikgu Selvi iaitu, baiklah cikgu, saya akan menyuruh setiap peserta menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi agar dapat mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri peserta. Jadi di sini Ruben telah pun memberikan respons terhadap ayat perintah daripada Cikgu Selvi tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid, maklumat yang terdapat dalam respons Ruben tadi sebenarnya ada pun dalam ayat perintah daripada Cikgu Selvi tersebut, iaitu menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa pada setiap pagi. Itulah maklumat yang terdapat daripada dialog ujaran daripada Cikgu Selvi. Dan kita dapat lihat di situ juga ada penggunaan kata hubung keterangan iaitu agar. Agar ini kita perlu nyatakan juga untuk menjelaskan maklumat tersebut ataupun memberikan alasan mengapakah setiap peserta perlu menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa. Tujuannya di situlah mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri peserta. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ayat perintah dan juga respons yang sesuai berdasarkan ayat perintah yang ketiga ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan ayat perintah yang terdapat dalam perbualan tadi. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan fokus juga mengenai jenis ayat iaitu ayat perintah. Jadi di sini kita mahu melihat semula ayat perintah yang terdapat dalam
teks dialog tadi. Namun begitu, terdapat ayat perintah yang tidak digunakan dalam dialog tersebut. Tidak mengapa, Cikgu Afan sudah pun menunjukkan dan memaparkan maklumat mengenai ayat perintah yang selain daripada teks dialog tadi. Jadi kita lihat ayat yang pertama di situ, yang di sebelah kiri, ambilkan bola itu. Ayat tadi tidak ada kaitan dengan teks dialog tersebut. Ayat yang kedua, cuci pinggan ini. Jadi di sini, ayat ini tiada juga berkaitan dengan teks dialog tadi. Jadinya di sini Cikgu Afan mahu menerangkan kepada murid-murid bahawa dalam ayat perintah ini terdapat 4 pecahan, iaitu yang pertama, ayat suruhan. Ayat suruhan ini sebenarnya menggunakan kata kerja. Ya, bagus. Kata kerja yang cikgu warnakan dengan tulisan yang berwarna kuning itu. Bagus, iaitu ambil dan juga cuci. Jadi di sini murid-murid perlu faham bahawa apabila kita menyuruh orang lain, kita hendaklah menggunakan nada dan juga intonasi yang sesuai. Janganlah kita meninggikan nada apabila kita mahu meminta seseorang itu ataupun menyuruh seseorang itu melakukan sesuatu, kan? Pastinya seseorang itu akan sakit hati dan akan sensitif apabila seseorang itu menyuruhnya dengan nada yang lebih tinggi ataupun istilah yang lain kurang ajar lah, kan? Pastinya kita perlu memberikan suruhan itu dengan nada yang lembut. Jadi di sini kita boleh gunakan dengan perkataan kan di situ dan juga menambahkan partikel lah. Ambilkan boleh ataupun ambilkanlah. Nampaklah lebih nadanya lebih sopan dan agak rendahlah sedikit supaya orang yang disuruh itu tidaklah sakit hati ataupun berasa marah apabila disuruhnya. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua di situ, iaitu ayat permintaan. Ayat permintaan ini kita lihat, tolong pastikan jalur gemilang di bawah. Jadi di sini ayat ini ada dalam teks dialog tadi. Ayat permintaan yang kedua, harap peserta dapat menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi. Jadi di sini ayat ini pun ada juga terdapat dalam dialog tadi. Oleh itu kita dapat fahami bahawa ayat permintaan ini mestilah menggunakan kata permintaan. Pandai murid-murid. Jadi di sini kata permintaannya apa? Jadi cikgu sudah nyatakan di sini, iaitu adanya perkataan minta, tolong dan juga harap. Inilah dipanggil kata permintaan. Kata permintaan membentuk ayat permintaan. Bagus. Seterusnya kita lihat maklumat yang ketiga di situ merupakan ayat silaan. Ya, bagus. Kita lihat ayat silaannya. Sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Jadinya di sini dapatlah kita fahami bahawa dalam ayat silaan ini mestilah menggunakan kata silaan. Apakah kata silaannya? Ya, bagus. Yang murid-murid dapat lihat di situ, cikgu sudahkan warna dengan perkataan yang berwarna merah, iaitu sila. Dan ada lagi satu kata silaan, iaitu jemput. Ya, bagus. Jadi di sini kata silaan menjadi ayat silaan. Kena faham itu. Seterusnya kita lihat maklumat yang terakhir di sebelah kanan itu. Adanya ayat larangan. Bagus. Ayat larangan ini sebenarnya tidak ada dalam teks dialog tadi antara cikgu Selvi dan juga murid-muridnya. Namun begitu cikgu Afan ingin menunjukkan dan juga menerangkan dalam ayat perintah ini sebenarnya ada ayat larangan. Bagus.
Contohnya di situ, usah engkau mempermainkan perasaanku. Maksudnya ayat ini ayat larangan. Dan ayat yang kedua, jangan dekati kolam itu. Maksudnya di sini seseorang itu melarang orang lain. Kan? Dan untuk pengetahuan murid-murid, dalam ayat larangan ini mestilah menggunakan apa? Bagus. Mestilah menggunakan kata larangan. Apakah kata larangannya? Lihat di situ. Cikgu sudahkan warna dengan perkataan yang berwarna merah di situ, iaitu usah dan juga jangan. Jadi, kata larangan akan membentuk ayat larangan. Bagus. Jadi di sini, cikgu haraplah murid-murid dapatlah memahami jenis ayat, iaitu ayat perintah pada hari ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, murid perlu mencatatkan maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan perbualan yang menggunakan ayat perintah tadi dalam bentuk peta pelbagai alir. Maksudnya di sini tugasan ini murid perlu siapkan ya. Murid perlu catat maklumat tersurat dan apa? Tersirat. Dapat mana ya kita memperolehi maklumat tersurat dan tersirat tadi? Jadi murid dapatkan maklumat tersurat dan tersirat tadi dengan merujuk slide aktiviti yang pertama tadi, kan? Jadi di sini kita lihat maklumat tersurat yang terdapat dalam kotak yang berwarna kuning itu. Lihat jalur gemilang di bawah. Itu maklumat tersurat. Oleh itu, apakah maklumat tersirat berdasarkan maklumat tersurat tersebut? Jadi murid perlulah rujuk semula maklumat idea tersirat itu dalam slide aktiviti yang pertama tadi. Dan murid-murid dapatlah lihat jawapan yang cikgu sediakan yang berbentuk awan itu. Di atasnya itulah ada 3 pilihan jawapan. Murid pun boleh pilih berdasarkan jawapan yang cikgu sediakan di situ dan catatkan semula di bahagian kanan kotak yang berwarna biru itu. Yang kotak berwarna biru itu merupakan maklumat tersirat. Jadi di sini murid perlu ada penjelasan mengapakah jalur gemilang di bawah. Jadi di sini murid boleh pilih awan-awan yang terdapat di atas itu. Dan murid perlulah rujuk semulalah maklumat slide aktiviti 1 tadi untuk mendapatkan penjelasan ataupun maklumat tersirat yang sesuai. Dan kita lihat setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi di sini apakah maklumat tersirat berdasarkan maklumat tersurat tadi? Mengapakah perlu adanya pelbagai kaum dalam kumpulan? Mesti ada penjelasan dan penjelasan tersebut merupakan idea tersirat. Jadi pilihlah awan-awan tersebut yang sesuai. Dan yang terakhir, peserta menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Bahasa Jiwa Bangsa setiap pagi. Jadi di sini ini merupakan maklumat tersurat. Mesti ada penjelasan mengapakah peserta perlu menyanyikan lagu tersebut. Ada pun jawapannya dalam awan tersebut. Kalau susah sangat, rujuklah semula dalam slide aktiviti 1 tadi yang cikgu sudah jelaskan, kan? Setiap kata perintah itu, ayat perintah itu mestilah ada maklumat tersurat dan tersirat, mesti ada penjelasannya. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.